Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temerloh titik tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ana Izzati dalam Mingguan Temerloh, Minggu ke-37, 22 April 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, selamat jalan Angah. Sampai helmet pecah gara-gara pemandu cuai tak beri signal. Penunggang motor terkorban, Yong siput anak gajah manja. Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengajak anak muda untuk bersama melestarikan alam sekitar sempena sambutan Hari Bumi pada 22 April setiap tahun. Baginda bertitah, anak muda diharap dapat bersama menggalas tanggungjawab dengan bertindak segera untuk memacu perubahan secara kolektif dan mengawal masa depan. Pada masa sama, titah baginda, semua pihak perlu melakukan perubahan bersifat transformasi bukan sahaja dari segi minda, malah dalam setiap aspek kehidupan, bagi memastikan bumi ini dapat dilestarikan sebaik-baiknya. Tang kita orang Islam adalah penyatuan dan muafakat, kelemahan kita adalah perpecahan dan pemusuhan. Demikian titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ketika mencemar duli merasmikan Masjid Baharu Bandar Karak Bentong dan majlis berbuka puasa di masjid yang sama. Masjid baharu yang diberi nama Masjid As-Salam yang mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda bagi tujuan perasmian tersebut telah mula digunakan pada tahun 2018. Ianya telah dibina dengan kos sebanyak RM5 juta di atas sebidang tanah berkeluasan 1.6 hektar yang dapat memuatkan kira-kira 300 orang jemaah pada satu-satu masa. Kes kemalangan jalan raya meningkat saban hari dan ada juga yang sehingga meragut nyawa pengguna jalan raya terutama di waktu puncak. Tular video di internet yang memperlihatkan sebuah kereta berwarna putih membelok tanpa memberi signal dalam keadaan yang agak perlahan sehingga menyebabkan kemalangan meraih perhatian ramai. Hal ini kerana motor yang sedang laju terlanggar kereta tersebut sehingga terpelanting. Malah pemandu tersebut cuba untuk lari tetapi sudah pun ditangkap dan lebih menyayat hati adalah penunggang motor yang merupakan pembantu perubatan di Hospital Temerloh dikatakan sudah meninggal dunia. Menurut hantaran di Twitter oleh sepupunya, kemalangan tersebut berlaku ketika mangsa baru sahaja pulang daripada kerja. Seekor anak gajah betina dipercayai terpisah daripada kawanannya yang telah diberikan nama Yong Siput yang telah diselamatkan pada Julai tahun lalu yang ditemukan di bawah jambatan besi di perkampungan orang asli Dipoi, Sungai Siput Perak, kini berada dalam keadaan sihat dan membesar dengan baik. Anak gajah tersebut dipercayai telah terpisah daripada kawanannya dan kini telah ditempatkan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Membesar dengan baik selepas lebih 8 bulan. Apa yang menariknya, anak gajah tersebut dilihat begitu manja dengan Encik Hadi yang merupakan penjaga haiwan berkenaan di Pusat Konservasi tersebut. Dan saya buat masa ni, saya menjaga seekor baby anak gajah, baby lah, berumur lebih kurang 7 ke 8 bulan. Bernama Yong Siput, berasal dari Perak, yang kita selamatkan dari Perak tanpa dia punya ibu bapa, jumpa dia saja. Sepanjang berada dalam jagaan, anak gajah tersebut dilihat sangat manja dengan beliau dan menjadi tarikan kepada pengunjung yang mengunjungi Pusat Konservasi Gajah yang terletak di Lancang, Temerloh. Selain anak gajah ini, terdapat beberapa ekor lagi anak gajah yang dilihat begitu mesra dengan manusia, diselamatkan dan ada seekor anak gajah diberi nama Eli yang kudung kakinya juga diberikan rawatan dan penjagaan yang baik. Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang Cawangan Daerah Temerloh telah menziarahi dan menghulurkan bantuan wang tunai kepada mangsa kebakaran rumah di Felda Lakum Lancang dalam kejadian kebakaran yang berlaku pada petang Ahad lalu. Bilik kepunyaan ibu tunggal anak 3 mengalami sedikit kerosakan di sudut bilik dijilat api. Bantuan berupa wang tunai telah disampaikan oleh pengurus MUIB Cawangan diiringi pengurus Felda Lakum di rumahnya. Semoga dengan sedikit bantuan keuangan daripada MUIB dapat meringankan beban dan kesedihan buat mangsa sekeluarga. Kerajaan Pahang menerusi Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP bersetuju untuk menepuskan hutang tanaman semula kelapa sawit sebanyak 80% berjumlah RM11.12 juta kepada 194 peserta tanam semula PKPP.
Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosi Wa Ismail berkata, kertas cadangan pelupusan itu telah dipersetujui Lembaga Pengarah PKPP selain majoriti peserta turut menyatakan persetujuan pada sesi perjumpaan yang diadakan sebelum ini. Pelupusan hutang adalah sebanyak 80% sahaja dan baki 20% masih perlu dijelaskan. Peserta yang telah menjelaskan semua hutang boleh menguruskan sendiri ladang atau menyerahkan pengurusannya kepada anak syarikat PKPP berkuat kuasa Jun ini. Keprihatinan kerajaan negeri terhadap kewajikan rakyat di negeri ini terus diberikan perhatian dan bantuan. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syawkar Samsudin pada 22 April telah menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan Prihatin Pahang sumbangan awal persekolahan murid tahun 1 sesi 2022 peringkat Dolancang. Jadi kita dapati bahawa kerajaan negeri kita mencadangkan kepada Yang Berhormat Besar dan juga kita bersetuju supaya mesti sedikit sebanyak memberikan sedikit bantuan kepada pelajar kita supaya ada sedikit inisiatif dan juga motivasi bahawa kerajaan mengambil berat tentang pelajar-pelajar. Tapi zaman itu betul kita berlalu tak? Kerana Federasi Nasional kita tewas di tahun 14. Dan saya kira bahawa ini adalah merupakan kadang-kadang orang beritahu bahawa ini sebahagian daripada proses pembelajaran, proses untuk kita mengenal, yang mana kaca, yang mana bukan. Seramai 2,316 orang pelajar sekitar daerah Temerloh telah menerima bantuan berjumlah RM100 bagi meringankan bebanan yang dihadapi bagi meneruskan sesi persekolahan tahun ini. In the darkness, I'm a shadow waiting for a call. In the silence, I'm an angel endlessly in free fall. Jom lancung ke Temerloh. Taman Tasik Catin mentangkap suasana tenang dalam bandar. Taman Tasik Catin yang terletak di daerah Temerloh merupakan satu kawasan rekreasi yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang ramai. Kali ini, kami akan membawa anda meneroka Taman Tasik ini yang begitu tenang dan indah ini. Terletak di jalan perkeliling Kampung Kelulut dalam bandar mentangkap, pasti tidak diketahui oleh orang ramai akan keindahan dan kehijauan kawasan tersebut. Apa yang menarik di Taman Tasik ini selain kehijauan kawasannya, di tasik tersebut terdapat banyak kura-kura yang hidup sihat di dalam tasik ini. Selain itu juga, Taman Tasik ini juga menyediakan tapak parking yang luas, tandas awal yang bersih, serta terdapat juga gerai-gerai makanan di tepi jalan dan juga taman permainan sekiranya anda membawa anak-anak untuk beriadah ke tasik ini. Duduk. Lepas tu tak ada tasik, rasa sejuk lah walaupun tengah hari pun nyaman juga. Lepas tu playground dia pun besar. Lepas tu anak-anak pun dapat kawan baru dekat main kat sini. Kalau semua datang sini boleh jogging. So tempat ni ada senaman. So tempat kan ada kolam kan, boleh natural tu, boleh ambil gambar semua orang. Kalau cuti ke macam public ke, semua banyak orang tu jogging dekat sini tu. Apa lagi? Jomlah kita ke Temerloh. Jangan lupa untuk kongsikan kenangan indah anda bersama kami ya. Tahukah anda penyanyi lagu Apa Kau Naijang, Mastura Ismail berasal dari Temerloh? Datin Mastura Ismail merupakan seorang penyanyi popular era 80-an dan sangat terkenal dengan lagu-lagu logat Negeri Sembilan walaupun dilahirkan di negeri Pahang. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 April 1957 di Tanjung Kerayung Mentangkap, Temerloh, Pahang. Sememangnya terkenal dengan lagu-lagu Minang seperti Apa Kau Naijang dan Abih Camnok, masih segar dimainkan hingga hari ini. Allahyarhamah yang juga merupakan ibu saudara kepada penyanyi Oja atau Dalina Huzal Daud mengembuskan nafas terakhir di kediamannya Bandar Sungai Longkajang pada 9 Februari tahun ini dan difahamkan beliau mengidap kanser ovari berada di tahap 4. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah Datin Mastura Ismail.
Pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Yang Berhormat mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah memperjuangkan sehingga tercapai hasrat rakyat Malaysia mengeluarkan simpanan mereka untuk tujuan masing-masing. Tular di laman sosial, sepasang suami isteri sepakat membeli sebuah kereta jenis Pro 2 kancil menggunakan wang pengeluaran khas KWSP. Menurut beliau, sekeluarga baru merasa ada kereta. Sebelum ini pergi mana-mana naik motor dengan panas-panas. Bila anak nak susu terpaksa duduk tepi jalan buat susu dulu. Diharapkan pengeluaran khas KWSP ini turut dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga Malaysia dan Temerloh. Jurulatih berasal dari Perancis itu melahirkan keyakinan penyerang berusia 30 tahun itu akan menjaringkan gol pada perlawanan akan datang. Beliau melihat begitu banyak komen negatif terhadapnya dan beliau tidak boleh terima sama sekali kerana percaya dengan kemampuan Zaktara. Bagi memastikan misi 3 mata tercapai, Gamil berkata, kekuatan mental menjadi fokus utama untuk memastikan anak buahnya kekal komited sepanjang 90 minit perlawanan. Katanya kekalahan 1-2 kepada Melaka United sepatutnya tidak berlaku sekiranya pemainnya bijak memanfaatkan kelebihan selepas mendalui 1-0. Pada perlawanan bertemu Melaka United pada 16 April lalu, Seri Pahang memulakan perlawanan dengan jaringan pendahuluan menerusi pemain import Mahmud Zaktara seawal minit keempat. Namun prestasi kurang bermaya yang dipersembahkan oleh skuad Tok Gajah itu dihukum dengan 2 gol lawan pada babak kedua. 2 gol Melaka United itu masing-masing satu dijarikan oleh Esa Manuel Istiqbar dan Muhammad Hasbullah Abu Bakar pada minit ke-51 dan 70. Selepas 3 perlawanan, Seri Pahang berada di kedudukan ke-10 Liga dengan mengutip 1 mata. Sekian daripada saya, Nur Alia Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.